Good morning class. Jadi kita dah habis untuk homogeneous differential equation, dan kita akan pergi kepada applications of differential equations, So kita tengok beberapa problems that can be modeled by differential equations, Yang pertama ialah kamu boleh refer kepada modul tentang growth and decay, So kalau katakan if the rate of growth of x is proportional to x, maksudnya bila x bertambah maka growth of x juga akan semakin meningkat, dan kita katakan bahawa dx dt kita boleh wakilkan peningkatan x tu terhadap masa sebagai dx dt. So kita katakan kadar perubahan x terhadap masa dia akan selari ataupun berkadaran dengan x, maka kamu boleh tulis itu sebagai dx dt sama dengan kx. Maksudnya kita wakilkan perkadaran itu dalam bentuk persamaan, so kita gantikan sama dengan kx, where k is a positive constant. Jadi dalam kes ini untuk nilai dx dt tu bila t meningkat, bila x meningkat dengan peningkatan masa, maka kita katakan nilai dx dt itu akan bernilai positif. Kalau katakan apabila t meningkat dan x berkurang, maka kita dapat satu nilai dx dt yang bernilai negatif. Jadi yang itu ada jugalah dalam modul the rate of decay of x is proportional to x, dan kita boleh tulis itu sebagai dx dt samalah dengan negatif kx. Jadi maksudnya rate of growth itu dia adalah dx dt sama dengan kx, yang mana k bernilai positif. Kalau rate of decay, so kita ada dx dt samalah dengan negatif kx. Kemudian adalah lagi application dalam Newton's law of cooling, kan? Kemudian kita juga ada Newton's law of motion. Jadi cikgu akan terangkan lebih lanjut dalam mungkin kita akan gunakan the module exercise 4 supaya kita nampak lebih jelas lah. Jadi kamu lihat kepada tutorial 4 module exercise 4 applications of differential equation. Kita tengok soalan 1. A particle moves in a straight line such that at a time t second after leaving a fixed point O from rest, its acceleration a cm per second cube per second squared is given by A sama dengan 3t tambah 2, and then kita nak cari velocity of the particle and so on. Jadi boleh baca soalan itu. Jadi soalan yang pertama itu so saya ada this is a motion problem lah. Kita akan ada satu titik O, satu titik O di mana jasad itu akan mula bergerak. Jasad akan mula bergerak from rest. Kita ada satu fixed point O, so katalah kita ada satu objek ni, so dia akan bergerak daripada fixed point O. Jadi dia akan mula bergerak daripada O, so kita consider dekat situ t sama dengan kosong. T itu adalah masa, jadi dia baru nak start bergerak. T sama dengan kosong dan x sama dengan kosong, so x will be dia punya displacement. So dia mula bergerak, t sama dengan kosong, x sama dengan kosong, dan v juga sama dengan kosong, where v is the velocity. Jadi pergerakan ini dia akan accelerates. Accelerates maksudnya dia akan memecut, ataupun dia punya halaju itu akan semakin meningkat dengan pertambahan masa. So dekat sini is given by 3t tambah 2. So this is the function of acceleration ataupun pecutan. Jadi maksudnya nanti kita nak mencari pula dalam soalan ni kita nak mencari velocity of the particle and also the position of the particle at the time 2 second after leaving O. Jadi selepas 2 saat dia bergerak, kita nak tahu apakah dia punya velocity, dia punya halaju dan juga dia punya kedudukan berbanding dengan O. Kita nak tahu jarak dia bergerak dengan halaju dia lah, maksudnya di situ. So in this case we will start with this acceleration function.
So ini adalah 3T tambah 2. So this acceleration, acceleration ini boleh ditulis sebagai dv dt. Jadi cikgu nak cerita sedikit lah tentang velocity. So kalau velocity ni dia adalah hal laju. Hal laju adalah kadar perubahan jarak terhadap masa. So kalaulah displacement kita tu diberi sebagai x, so dia adalah dx dt, ataupun kadang-kadang dalam certain buku dia tulis ds dt, yang mana s tu adalah sesaran ataupun displacement. Kemudian kita akan ada acceleration. Acceleration ini adalah pecutan. Yang ini simbolnya adalah V. Jadi yang ini adalah A lah. So kita akan ada A ni samalah dengan dV dt. So bila satu jasad itu dia memecut, maksudnya dia akan berlaku pertambahan hal laju. Macam kita mula nak bergerak kan, kita start kereta kalau kita driving, mula-mula hal laju tu kosong, kemudian kita pun hal lajunya semakin meningkat, mula-mula perlahan. Kalau yang lama dulu, kalau kereta manual tu dia ada gear 1, kemudian kita semakin bergerak semakin laju, kemudian kita masuk gear 2, pergerakan semakin laju. So itu maksudnya dia memecut ataupun accelerates. Lepas tu kalau katakan kita nak berhenti, kita akan memperlahankan kereta. So yang itu maksudnya kita decelerates, ataupun dv dt dia nanti akan bernilai negatif. Kalau dia accelerates, maka dia akan bernilai positif. Jadi dalam kes ini, jasad ini akan memecut. So yang ini saya boleh gantikan dia sebagai dv dt. dv dt so samalah dengan 3t tambah 2. Jadi kita menggunakan konsep separate and integrate. So saya tinggalkan di sini. So sini adalah 3t tambah 2 dt. Now I want to integrate. So sekarang saya integrate. So dekat sini saya akan dapat V. So sebelah sini adalah 3t squared over 2 and then plus 2t plus C. C yang kat sini pun bawa ke sebelah sana. So kita dah dapat satu general solution. Jadi we want to determine the value of C. Maknanya at O kita akan gunakan initial value yang inilah. At O tu T sama dengan kosong kan. Kita tahu bahawa V sama dengan kosong. Jadi maksudnya saya menggunakan itu untuk saya find out my C. So sini kosong. Jadi yang ini adalah kosong lah. Kosong tambah dengan kosong tambah C. Jadi kebetulannya C saya adalah kosong. So dah dapat yang itu, C sama dengan kosong. So now saya sudah ada V in terms of T. So that my V samalah dengan 3T kuasa 2 per 2 tambah 2T. Jadi after 2 seconds, untuk soalan A tu, after 2 seconds, then kita boleh mencari nilai V lah, by substituting your T with 2. Jadi saya masukkan sajalah 2 kuasa 2 bahagi 2, kemudian tambah 2 darab 2. So dekat situ kita akan dapat V dia samalah dengan 10 cm. Unitnya adalah cm per second. Sebab yang ini adalah jarak bahagi masa. So cm per second. Kemudian itu untuk soalan A. Itu untuk soalan A nya. Kemudian this one is A. Kemudian kita tengok untuk soalan B tu dia minta kita mencari jarak pula kan. Jarak selepas 2 second. Okey, kita dah ada persamaan yang inilah. So daripada sini tadi. Daripada sini tadi kan. Sekarang saya nak mencari X in terms of T pula. Supaya saya boleh mencari jarak selepas 2 second. Yang ini can be written as dx dt. Sebab kita tahu velocity adalah kadar perubahan jarak. Kadar perubahan jarak ataupun sesaran bahagi masa. So dx dt ni saya tukarkan V menjadi dx dt. Kita tuliskan dahulu tambah dengan 2t. So as usual kita akan separate dan juga integrate. Tambah 2t. So dt saya pindahkan dekat sini. Kemudian saya akan integrate lah. Both sides. Kemudian kat sini saya akan dapat x. Di sini dapat x. Kemudian yang kat sini akan jadi apa tu? 3t kuasa 3. Kemudian per dengan 3. Kemudian ada 2 lagi kan.
Okay, saya cancel yang ini. Kemudian sini tambah 2T kuasa 2 per 2 tambah C. So, sini pun cancel. Alright. So, apa yang kita dapat selepas ini adalah X sama dengan T kuasa 3 per 2. Kemudian tambah dengan T squared tambah C. Okay. So, kita dah dapat yang itu. Dan kita akan cari pula nilai C sebab kita nak dapatkan particular solution. So seperti biasa kita akan menggunakan at O. Okay, so this T equal 0 and X equal 0. Jadi bila kita sub masuk dekat sini, so kita dapati bahawa C kita sama juga dengan kosong. So this is the particular solution. Okay, so dah dapat yang ini, maka kita bolehlah mencari jarak after 2 second because this one is our jarak. So saya gantikan saja 2 kuasa 3 per 2 tambah dengan 2 kuasa 2. Okay, so kamu dapatlah jarak after 2 seconds. Okay, which is berapa nilai dia kat situ? 8 cm. Okay, jadi selepas 2 saat dia akan bergerak dengan laju 10 cm per second. Dan dia akan melalui jarak sejauh 8 cm. Okay. Kemudian apa lagi dalam soalan itu kita dah settle. Show also that the particle will never return to zero after leaving it. Will never return to zero. Okay. Kita tengok dekat situ okay. The velocity is always positive after the particle leaves O. Kita dapati bahawa nilai V tadi kita dapat nilai yang positif. Jadi maksudnya bila dia bernilai positif, maksudnya dia akan partikel itu akan sentiasa bergerak ke depan. Bergerak ke depan. Okay. Since V is positive, then the particle will always moving to the right, and after leaving O, the particle will never return to zero. Tengok dari situ sajalah. V dia bernilai positif, jadi dia akan sentiasa bergerak ke depan dan tidak akan return to zero lah. Okay. Jadi itu soalan yang pertama. Kemudian kita tengok pula pada soalan yang kedua. Okay, kalau katakan dalam soalan 2 ni lebih kurang sama macam tadi juga. A particle moves along a straight line such that a displacement x from a fixed point O, the acceleration sama juga daripada fixed point O dekat sini. So kita ada satu jasad yang bergerak daripada fixed point, yang mana acceleration ni adalah A sama dengan negative 4x. This particle passes through O with velocity. Dia sebenarnya adalah masa dia lalu dia lalu dekat O ni, dia ada laju awal. Maksudnya dekat sini bila T sama dengan kosong, kita akan start kira dekat sinilah X sama dengan kosong, tapi dia ada laju awalnya sebab dia dah bergerak sebelum itu. Tapi pergerakan itu kita kira daripada O. Walaupun jasad telah bergerak sebelum itulah. Jadi dekat sini kita ada V cm per second. Maksudnya dia ada laju awal. Show that the velocity is given by kita nak tunjukkannya itu. Jadi dalam kes ini sekarang kita ada dekat sini A dia samalah dengan negatif 4x. Bila A itu bernilai negatif, maksudnya dia akan decelerate until it will stop at a certain point. Dia semakin melambatlah dan berhenti. Tapi masalahnya di sini A itu diberi in terms of X. Kalau sebelum ini A in terms of T. So senanglah kita tukarkan dia menjadi dV/dt kan. Tapi kalau macam ni macam mana? Kita ada dalam X. Kalau tak nanti kita ada dV/dt, ada X pula kan. So kita ada 3 variable kat situ. So apa kata this A, kita boleh juga tulis dia sebagai dV/dx. Kemudian saya darabkan dengan dx dt. Betul tak? Sebab A ni sebenarnya adalah dV/dt. Sekejap A ni sebenarnya adalah dV/dt. So this dV/dt can be written as dV/dx. Kemudian saya darabkan dengan dx dt.
So betul bila kita cancel dia samalah dv dt. Okay, cuma kita nak tulis dia dalam form yang lain. Okay, jadi yang ini, okay, so this dx dt tu adalah v. Yang ini adalah velocity kan, kadar perubahan jarak terhadap masa. So a ini boleh juga ditulis sebagai v dv dx. Okay, v dv dx. Okay, jadi kalau katakan a itu diberi in terms of x, maka kamu boleh gantikan a ni sebagai v dv dx sebab kita nak two variables only. So ini sama dengan negatif 4x. Jadi apa yang kita buat kat sini ialah v dv sama dengan negatif 4x dx. Kita separate and then kita integrate. So this one becoming ini v kuasa 2 per 2. Kemudian kat sini pula ialah negatif 4x kuasa 2 per 2 tambah c. So kita ada v kuasa 2 per 2. So samakan negatif 2x kuasa 2 tambah c. Dan saya boleh mencari nilai c. Saya menggunakan initial value at O tadi. So apa yang kita ada, x sama dengan 0, tapi v ada nilai 2. So daripada situ saya boleh gunakan v 2 kuasa 2 per 2 samalah dengan sini ialah 0 0 tambah c. Jadi maksudnya nilai c saya tu samalah dengan 2. So bila dah dapat nilai c sama dengan 2, so kita berbalik kepada dia punya particular solution. So the particular solution will be tadi c sama dengan 2. Oleh sebab itu saya akan ada v kuasa 2 per 2 tadi. Ini samalah dengan negatif 2x kuasa 2 tambah 2. So saya akan ada v kuasa 2 sama dengan negatif 4x kuasa 2 tambah 4. Then what else yang diminta kita cari? When the particle comes to the instantaneous rest. The particles come to the instantaneous rest. Dia nak cari two positions when the particle is at instantaneous rest. So maksud instantaneous rest itu dia akan berhenti sekejap. Sebab tadi dia sudah decelerate, maksudnya dia akan berhenti. So bila dia berhenti, so itu membawa maksud bahawa v-nya bernilai 0. Berhenti maksudnya velocity 0 lah kan. So saya boleh gantikan v ini sama dengan 0. Maknanya saya akan ada nanti dekat sini saya boleh tulis 4. So sini saya factorize 1 tolak dengan x squared. So v sama dengan 0, masukkan 0 lah. Jadi maksudnya kita akan ada 1 tolak x kuasa 2 ini bernilai 0. Jadi ini adalah 1 tolak x. 1 tambah x equal 0. So kita akan ada x sama dengan 1 ataupun x sama dengan negatif 1. So the particles will be at instantaneous rest when it is located 1 cm 1 cm from O, iaitu 1 cm sebelum O dan juga 1 cm selepas O. Jadi maksudnya keadaan pergerakannya beginilah. Sini ada O, tadi kita kata dia dah bergerak kan, dia sudah ada hal laju awal tadi. Sama dengan 2 cm per second. Jadi sebenarnya dia akan berada at instantaneous rest pada jarak 1 cm daripada O. So dia akan mula bergerak di sini sebenarnya, tapi pergerakan itu dikira daripada sini, dan dia akan berhenti juga pada jarak 1 cm daripada O. So dekat sini dia akan instantaneous rest. Here also instantaneous rest. Both 1 cm from O. So nanti untuk soalan seterusnya saya akan pilihlah beberapa soalan yang penting untuk cikgu terangkan dalam next video.